saya akan terus pergi kepada topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu study design. Kenapa saya perlu cerita study design? Kerana dalam study design ni akan melibatkan beberapa benda lah yang berkaitan dengan anda punya tugasan, terutama dalam nak memaham penggunaan EpiInfo. So before we begin, there are a different type of epidemiological study design yang you should learn lah from your research methodology teacher. So next year, next semester anda akan belajar tentang research methodology. So dalam research methodology dia akan ada study design. So dalam study design ni dia adalah reka bentuk kajian. Macam mana cara kita nak menjalankan kajian untuk kita tahu secara scientifically there is different, there is no different and what not. You can sleep first your laptop lah, sebab saya akan buka selepas ni. Nanti saya takut habis bateri kan awak sedih Okay, so yang pertama sekali study design. Yang ni tulis, ingat betul-betul, tulis dalam nota sebab saya akan cerita dengan agak laju kerana in the end of the day you can refer back to the previous videos that already being published at the first group. You are the second group, right? Yeah. So there is two type of study designs that will be deployed inside the epidemiological study design. The first one we call it as an observational study ataupun kajian pemerhatian. Kita panggil sebagai observation study. Observation study. So observation study ini dalam bahasa lain juga dinamakan sebagai kajian pemerhatian. Dalam kajian pemerhatian, ia bermaksud there is no manipulations of the variable. We are not manipulating anything. Kita tidak membuat apa-apa manipulasi. Kita hanya melihat saja, menengok, menanya. Bila kita tanya tu, sebenarnya bukan manipulate pun. Kita tanya orang. Contoh macam kita tanya orang, sakit tak sakit? Makan tak makan? Kita tanya orang je. Kita mendapatkan data secara observation wise. So observation study divided into a few branches, which is I'm going to explain it later on. But before that, let us go into the second part of the day, which is the first one is observation study. The second one will be the experimental study. Okay, so the experimental study usually being done if you are trying to manipulate. If you are trying to manipulate, you are trying to manipulate a certain variables. Example, you are giving them a vaccine, and then another group you are not giving them a vaccine. So that is the examples lah. You have two communities in your districts or in your mukim. You give them vaccine A, and then you bagi dia orang vaccine B. Lepas tu you tengok compare mana yang jadi X-Men, saya kata. Contoh. So, experimental study ni, ayat dia kata kunci dia apa? Ada manipulation. Observation tadi, ada manipulation ke tidak? There is no manipulation involved in your variables. Okay? So, experimental study divided in generally speaking into two different kind of design. The first one we call it as the random clinical trial. Okay? Randomized clinical trial. Randomized clinical trial. Randomized clinical trials. So randomized clinical trials basically involve a randomizations of the populations of interest, and then after that they are being administered with a certain drugs, and then we are going to monitor their progress upon a time. Okay, so we are going to evaluate the parameters before, and then we are going to evaluate the parameters after that, after we deploy the use of that medication and whatnot. Okay, understand? So that's good. Speaking like an American gentlewoman. Okay, so the second one is a quasi-experiment. Q-U-A-I-S-I. Quasi-experiment. Quasi-experiment is also known as a directed experiment. Means that you are being directed to be given a certain parameters of interest in terms of manipulating it, and then another group will be given another parameters. Example, you have two groups of kumpulan amali, right? You have a kumpulan amali 1, kumpulan amali 2. Example, my interest is I want to measure your understanding in the statistics. So in the kumpulan 1, I give them a pill or I give them enough sleep. Whereby the kumpulan 2, I give them a slap, a kick, flying kick and whatnot. Example lah. And then we evaluate a same parameter, which is a understanding of statistics before and after. So the first group get the first group get a certain treatment, the second group get a certain treatment. Itu dipanggil sebagai quasi-experiment. So far so good, understand? Yes. Okay, so far so good, So far, yeah, it's dedicated too fast for you. Yeah, it's really fast. As fast as possible is very good, so that we can save a lot of time. Okay, that is the first one about the experimental and observation study. So let us focus on the first step of the day, which is experimental tadi. Awak belajar sini kat sekolah pondok. Sekarang kita pergi kepada yang nombor 1, namanya observational study. Observation study. So apa juga yang saya cerita ni tuan-tuan dan puan-puan akan terkandung di dalam apa juga penceritaan yang dinamakan sebagai Health Research Method, a Guide for the Training Research Editions number 2. So you have to read this kind of information so that you get a more clearer picture from the who. From who to siapa?
WHO, yeah, very good. So you are going to be using this kind of idea in terms of developing a good scientific sound research, especially epidemiological research lah. The design of epidemiological study that you can use in your setting. When you conduct a certain investigation, you have to conduct the investigation properly so that you have a conclusive evidence. Okay, to make a conclusive evidence and also a data much more better to be presented to the higher authority. So, observation study ada beberapa contoh. Yang pertama dipanggil sebagai case series. Case report. Case report ni contoh paling senang adalah apabila berlaku sesuatu penyakit yang luar biasa, maka doktor akan reportkan satu penyakit di mana kepala dia menjadi dua, di depan dan di belakang. So dia akan laporkan apa sebab-sebab dia berlaku. So yang kedua kita akan ada namanya case series. Case series maknanya kepala depan dengan belakang ada dua, ada kepala ni, ada lagi orang yang macam itu juga, kepala depan belakang ni macam mana ni. So dia menjadi satu medan perbincangan untuk dihipotesiskan. Kenapa jadi demikian? Adakah mereka ni terdedah kepada certain atomic bomb, bahan kimia dan lain-lain kan? So itu adalah contoh case report dan case series. Ia adalah seperti berikut. Okey, sorry. Saya terlupa. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Observation ni terbahagi pula kepada dua. Saya terlupa. Yang pertama dinamakan sebagai descriptive dan yang kedua dinamakan sebagai analytical. So descriptive adalah seperti case report. Deskriptif contoh dia adalah case series. Deskriptif adalah contohnya cross-sectional study. Cross-sectional study ni dalam bahasa lain dipanggil sebagai kajian rentas. Contoh, saya masuk dalam kelas kamu, saya sebagai investigator, sebagai contoh, saya masuk dalam kelas ini, saya akan buat St. George Respiratory Health Questionnaire. Pernah tengok St. George Respiratory Health Questionnaire kan? Semua pun dah tahu yang dia kena, sekarang dah ada apps. Dulu saya pun tak tahu ada apps tau. Dulu kira manual pakai Excel. Sekarang dah ada apps, boleh kira, keluar terus result. So katakan saya masuk dalam kelas ni, saya buat St. George Respiratory Health Questionnaire, saya terus collect juga sampel udara di dalam kelas ini. Maka saya akan ada dua, exposure dengan outcome. So itu dipanggil sebagai cross-sectional study. Dia datang, cross terus, dia terus buat analisis. Kemudian yang kita ada, yang seterusnya dinamakan sebagai ecological correlation. Ecological correlation whereby you are studying the ecological differences and according to that, you are also hypothesizing a certain disease occurrence in the community. Example kan, awak tengok awak punya weather. Ni adalah ecological correlation. Ecological correlation tengok weather dengan number of cases in term of dengue contohlah. So itu adalah dipanggil sebagai observation descriptive study. Kemudian kita ada yang seterusnya yang saya nak anda semua betul-betul faham adalah observation analytical. Okey, observation analytical ini terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan sebagai kajian kohort. Mana-mana penerangan saya yang agak cepat dan mungkin awak tak nampak dengan lebih jelas, anda boleh tengok pada video yang sebelum ini. Kerana video yang sebelum ini, saya terangkan pada grup yang sebelum ini, mungkinlah lebih detail. Mungkin juga ada detailnya dalam grup ini. So, tengok-menengoklah antara satu sama lain. So, yang pertama, kohort. Kohort adalah satu kajian yang dinamakan juga dengan kajian longitudinal ataupun kajian follow-up. Longitudinal lah. Follow-up study lah senang cerita. Contohnya, kita akan tengok orang tu daripada dia tak sakit, sampailah dia jatuh sakit. Dan kita akan tengok apakah dia punya exposure. Faham tak? Contohnya ada dua. Ada beberapa contoh lah cohort study ni yang saya boleh bagi tahu kepada kamu. Nanti anda akan tengok. Yang paling senang cohort ni terbahagi pula kepada tiga. Yang pertama dipanggil retrospective cohort. Retrospective cohort, nama dia juga adalah retro. Maknanya dia pandang ke belakang tau. So dia tengok apa jadi sekarang, dia tengok ke belakang lah. Contohnya macam kanser, berlaku kanser pada satu-satu tempat di mana-mana lah dalam negara ni, kemudian kita akan tengok ke belakang. Kita akan tengok ke belakang ni, maksudnya kita akan follow up accordingly. 5 tahun selepas, 5 tahun sebelum ini. Macam contoh Chernobyl disaster. Ni saya cerita dulu dalam grup yang sebelum ni. Chernobyl. Apa yang berlaku kat Chernobyl? Radioactive explosion. Radioactive clouds dia tu telah menyebabkan a surrounding area get hampered lah with the disease. 1986 tau. Sampai sekarang kesan dia ada. So maknanya kita nak cerita, orang yang ada kesan tu sekarang kita akan monitor pada 20 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas, kat mana exposure tu berlaku, apa yang dia buat, dia terdedah kat mana, kawasan mana, mapkan dia kat mana. So kita akan ada penyakit tu sekarang, tapi dapat dia tu bila dia sihat. Bila dia sihat maknanya berapa puluh tahun yang sebelum tu lah. Okay? Kita ada juga yang dipanggil sebagai prospective cohort, dia pandang ke depan. Contohnya kita tengok orang yang sihat sekarang, budak sekolah kan. Contohnya budak sekolah sihat sekarang, kita follow up lah sampai akan datang. Contoh yang paling senang adalah budak sekolah yang berada di Sungai Kim Kim.
dan juga budak sekolah yang jauh daripada Sungai Kim Kim. Kita akan follow up lah. Tengok mereka ni ada tak cancer risk pada satu masa yang akan datang. Agak-agak ada ke tak? Saya kena pause. Paling senang sekarang, banyak makanan-makanan yang tak diregister sebagai cancer risk agent. Bahan-bahan makanan yang mempunyai risiko kanser. Ada je orang buat speculation, tapi tidak ada apa-apa kajian saintifik yang memang cerita, kalau katakan orang ni makan dalam bekas A. Saya ada tengok satu YouTube ni lah, contoh ada satu doktor ni cerita pasal benda-benda pinggan mangkuk yang kita kena elakkan daripada memasak dan sebagainya. That is need a scientific study that really measures on that. Yang betul-betul mengukur bagaimana jenis-jenis bahan masak ni boleh influence seseorang itu mendapat penyakit, misal kata. So itu kerja siapa sebenarnya? Kerja-kerja penyelidik lah. Penyelidik dekat universiti. Surveillance system sendiri. Okey. Kemudian kita ada retrospektif. Kita akan ada prospektif, pandang ke depan. Kita ada apa lagi yang dipanggil sebagai concurrent. Kita tengok sekarang dan kita tengok akan datang. Itu dipanggil cohort study. Cohort study dia mesti start daripada orang tu sakit. Orang tu sihat. Sampai orang tu jatuh sakit. Itu contoh cohort study. Kemudian yang biasanya anda sebagai BPKP akan buat adalah kajian yang dipanggil sebagai case control. Okay? Case control ataupun case kawalan. Case control ni basically paling senang adalah anda akan tengok case dan anda akan tengok apakah faktor risiko case ini. Anda akan tengok control, anda akan tengok juga faktor risiko control ini. Dan anda akan membuat perbandingan antara case dengan control. Faham contoh yang paling senang apabila nak buat foodborne outbreak. Kan awak ada orang yang namanya duduk di sekolah, yang namanya duduk di hospital. Ataupun yang namanya dapat impact daripada makanan itu dan dapat tak ada impact daripada makanan itu. So siapa yang ada impact disebabkan oleh makan, maka itu dinamakan sebagai case. Case yang makan lah. Ada juga satu lagi kumpulan yang namanya makan tapi tak ada impact, itu namanya kawalan. Kemudian kita ada kawalan tapi dia makan lah, status dia makan tapi dia kawalan. Kemudian kita ada lagi satu yang dia tak makan tapi dia sakit. Itu maknanya apa? Itu maknanya dia makan tapi sakit sebab dia makan benda lain lah. Kemudian ada lagi satu, dia tak makan juga dan dia tak sakit. Ini maknanya apa? Orang yang dilindungi Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. So far anda semua sihat ya? Okey, kemudian kita akan teruskan lagi kepada kita punya software. Buka anda punya statistical software sekarang. Kita akan cerita pasal case control study dan sebagainya ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, case control, cohort, standard deviation pula. Cross-sectional study ni tidak ada spesifik di dalam silibus yang lama. Tapi insya-Allah dalam silibus yang baru akan ditambah baik untuk anda semua belajar tentang study design. So next semester, tolong bila belajar dengan cikgu masing-masing mengenai research methodology, minta cikgu-cikgu metodologi ini membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk faham apakah itu epidemiological study design. Bukannya cerita pasal kajian-kajian seperti kajian lapangan, kajian sikap, kajian pemerhatian. Itu semua adalah kajian-kajian social science yang bagus dipelajari, tetapi belajarlah dulu yang awak punya makanan paling utama, iaitu epidemiological study. Okey, faham ya? Siapa-siapa yang terdengar video ni terasa, minta maaf ya, saya cerita yang betul. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita dah belajar sebelum ni pasal create form, kita dah belajar sebelum ni pasal enter data. Jadi hari ni kita nak belajar pasal benda-benda lain yang saya tak ajar lagi, iaitu StatCal dan Visual Dashboard. Okey, nak belajar yang mana? StatCal dulu ke Visual Dashboard dulu? StatCal dulu. Okey, saya akan mengikut apa yang anda cadangkan. So, klik kepada StatCal, apa yang akan keluar? Dia akan keluar another pop-up windows that indicate 8 different options that you can click it from. So, the first one is a population survey and cohort or cross-sectional. So, bila anda klik population survey, cuba tuan-tuan dan puan-puan klik apa yang ada kat situ. Bila anda klik population survey, maka dia akan keluar dekat sini, dia punya perkataan dekat atas tu, StatCal, sample size and power. Dengar baik-baik. Bila kata power, bila kata sample size, ini adalah berapa banyak orang yang nak dikutip, yang nak direkrut untuk dijadikan anda punya responden bagi anda membuat analisis lanjutan. Faham tak? Contoh, anda ada 100,000 orang di dalam satu-satu kampung. Misal kata lah, anda ada 100,000 orang. So, anda anggapkan, anda andaikan, anda akan ambil 50%. Daripada 100,000 ni, saya nak sekurang-kurangnya 50% simptom ini dapat dikesan. Contohnya. So, anda akan tengok daripada kajian yang lepas. So, expected frequency and so on ni adalah anda punya andaian. So, andaian ini biasanya kita tak boleh memandai-mandai, mengandai-andai sendiri.
Kita kena memandai-mandai dan mengandai-andai berdasarkan dapatan kajian yang lepas. Kalau kita tak tahu, kita buat margin estimate. Margin estimate maknanya 50-50 lah, 50%. So kita dah tahu acceptable margin of error kita 5%. Kemudian kita dah tahu design effect kita 1, cluster kita 1. So anda boleh nampak kat sini confidence levels. Confidence level inilah yang menunjukkan anda punya alpha juga. 95% confidence levels is also meant about 5% of error where your alpha is 5% lah, which is 0.05. So kalau kat sini anda tengok, kalau anda punya alpha anda nak ambil 0.05, so sekurang-kurangnya anda memerlukan 383 orang untuk direkrut bagi masuk dalam anda punya kajian. Faham tak? Jika anda nak mendetek sesuatu yang bezanya lebih kurang 50%. Faham tak apa saya masukkan ni? Saya nak tengok sama ada orang ni kalau kena sepak pandai dengan tak kena sepak pandai. So, berapakah peratusan expected yang saya nak? Saya nak 50-50. So, berapa orang saya nak kena rekrut daripada 100,000 orang manusia? Saya kena rekrut sekurang-kurangnya 383. So, anda tengok bila anda buat lebih jitu lagi, let's say anda nak buat macam kajian-kajian yang sangat jitu lah, 0.001, anda memerlukan sampel yang lebih besar. Okey, faham Ini adalah untuk kira sample size yang pertama. Bila nak pakai sample size ni? Bila anda belajar semester depan dalam research method, confirm anda akan belajar cara-cara nak kira sample size. So salah satu cara nak kira sample size adalah menggunakan StatCal dengan menggunakan andaian-andaian yang ditunjukkan tadi. Jelas itu sebab kalau anda nak tahu, apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok pula cohort of cross sectional study. So cohort and cross sectional study ini adalah contoh nak mengira sample size yang mana anda juga nak tahu bagi mengolek data-data yang namanya case control dengan cohort. Itu sebab saya kena cerita study design tadi kan. Okey, anda tengok kat situ dia tulis apa? StatCal, sample size and power. Okey, bagus, betul. Unmatched cohort and case cross-sectional study. Betul tak betul? Apa maksud unmatched ya, tuan-tuan dan puan sekalian? Apa maksud unmatched? Ya, tidak dipadan dengan. Contoh macam mana? Contoh unmatched macam mana? Pandai. Contohnya case tu perempuan. So, dia punya kontrol lelaki. Itu yang dipanggil unmatched. Dia akan ada lagi satu dipanggil sebagai match control. Match case control. Match case control maknanya kalau case tu lelaki, kontrol dia mestilah lelaki. Kalau case tu umur dalam lingkungan 20, dia punya kontrol mesti dalam lingkungan 20. That's why case control study yang paling susah adalah kontrol. Yang paling susah adalah kontrol. Case senang lah. Sebab apa? Case senang. Sebab dah jadi case. Yang susah nak cari dia punya kontrol. Contoh macam awak nak siasat kes TB kan. Banyak sangat kes TB dekat awak punya daerah. Na'udzubillah min zalik. Let's say berlaku. So awak perlu siasat. Bila awak siasat, awak nak tengok pula secara epidemiologi, kenapa ramai sangat orang yang dapat sakit ni? Apakah faktor risiko dia? Maka awak akan tengok jenis pekerjaan dia, awak akan tengok dia punya sosiodemografik, awak akan tengok dia punya physical factor, dia punya rumah. Jangan pergi buat siasatan tengok rumah tapi tak buat bacaan. Rumah yang sihat. Ambillah bacaan. Ambil bacaan yang sesuai. Kalau kata TB disebabkan oleh apa? Ventilasi. Ambil bacaan ventilasi. Tengok macam mana ventilasi dia. Bagus tak bagus? Macam makmal ni. Bagus tak ventilasi makmal ni? Macam korang duduk dalam peti ais aku tengok ni kan. Sejuk sejuk. Ni sahabat kita kat belakang ni. Tolong ubah sikit dia punya apa nama ni thermostat tu. Pusingkan dia supaya dia tak sejuk sangat. Ni sejuk sangat ni. Okey, so kat sini contoh kita boleh letakkan two-sided level of confidence. Kita letak 95 lah. Sebab jumhur ulama biasanya kita letak 0.05. Anda nak buat 99.99, boleh ke tidak? Boleh. Tetapi untuk kajian-kajian yang berada di community, seperti anda ni, environmental health, public health, tak sesuai. Sebab anda tak kontrol manusia ni. Katakanlah anda nak buat kajian, anda nak buat perbandingan antara method A dengan method B. Awak buat kat kampung A macam gini. Kampung B awak buat macam gini. Awak buat eksperimen lah, nak tengok manakah eksperimen yang lebih bagus untuk memastikan mereka ni sedar bahawa COVID itu bahaya. Contohlah, awak nak mengajar dia orang ni kan. So, cara yang pertama anda boleh gunakan adalah membuat package lah. Anda buat education package. Yang ni education macam ini, yang ni education macam ini. Yang ini bagi sarahan, ceramah. Yang lagi satu, yang lagi satu ni pakai polis, pakai askar, kan, buat roadblock. Kita compare kan, mana yang lebih berkesan. Kemudian kita akan tengok lah. So, nak compare benda tu, kena ada alpha. So, alpha yang awak set adalah 95%. So, 95% ni sesuai untuk community. Tapi kalau anda nak buat yang 99%, sesuai? Sesuai. Dekat dalam makmal lah. Kalau orang tu kalau tak dalam makmal, kau nak buat 99%, silakan. Sebab itu, kajian contohnya Life B tu. Tahu kan jenama tu? D. Saya tak cakap dia punya jenama. Saya tak boleh cakap. Sebab ini nanti nak letak dalam YouTube. Tak boleh cakap.
Nanti kita kata disponsor oleh, tak boleh. So, contoh macam bahan ini membunuh 99.99% kuman, betul tak? So, berapa dia punya alfa kat situ? Pandai, 0.01. Sebab apa awak boleh pandai sangat 0.01? Pandai. Sebab 100 tolak 99.99. Awak dapat 0.01. So, itulah dia punya alfa. Sebab apa dia boleh buat alfa serendah itu? Sebab dia buat eksperimen dalam makmal. Kalau berani, try lah dia punya bahan tu dekat tandas awam. Confirm tak dapat 95%. Silap-silap dia ambil yang paling rendah lagi. Berapa? 80%. Faham tak? Itu contohnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, let's say kita ambil 95%. Power kita set biasanya 80. Power ni awak kena belajar kat sekolah pondok lah. Saya nak cerita panjang ni. Khusus untuk sample size, lebih kurang 1 hari pun tak habis. Nak cerita sample size saja tak habis 1 hari. Kena cerita lebih kurang seminggu. Okey, ratio expose dengan unexpose saya letak 1. Kemudian outcome in unexpose ni, katakanlah kita buat pembacaan, kita dapati bahawa outcome in unexpose group adalah lebih kurang 30%. Kemudian kita punya risk ratio ni adalah indeks yang diberikan berdasarkan kajian kita. Yang ini nanti saya akan cerita kejap lagi. Let's say 2.5, satu lagi adalah 3.5 contohlah. So berapa banyak orang yang kita perlu rekrut? Dia akan bagi kat situ. Kita perlukan 44 orang expose, 44 orang unexposed. Faham tak? Kita nak tahu apa ni? Sample size. Kita nak tahu sample size. Berapa orang yang kita nak kutip? Berapa orang yang kita nak pungut? Berapa orang yang kita nak dapatkan data mereka bagi membuat kajian epidemiologi kita. Yes. Kemudian kita boleh pergi kepada unmatched case control. Unmatched case control pun samalah. Anda kena masukkanlah benda-benda ni. Baik, sebelum saya terlupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maafkan saya terlupa nak menerangkan kepada anda tentang dua istilah yang dinamakan sebagai OR dengan RR. OR dengan RR. Okay, dengar baik-baik. OR adalah odds ratio. Apa dia? Odds ratio ni biasanya digunakan dalam pengiraan indeks risiko bagi kajian case control. Saya ulang lagi sekali, bila anda membuat kajian case control, maka indeks penilaian risiko dia adalah menggunakan odds ratio. Saya terbalikkan ayat tadi tu. Odds ratio adalah indeks pengiraan risiko bagi kajian jenis case control. Faham Okey, yang kedua, RR. RR adalah nama lain dia, dipanggil sebagai relative risk. Relative risk ataupun risk ratio adalah satu indeks risiko bagi menentukan sesuatu risiko pada jenis kajian cohort. So bila anda baca jurnal, anda tengok dekat dalam jadual dia tulis macam ni kan. Ni jadual dalam jurnal, misal kata, dia tulis itu RR. RR merujuk kepada apa? Risk ratio. So baca je risk ratio dah tahu. Ini adalah contoh kajian cohort. Kajian cohort dia bagi risk ratio. Risk ratio dengan odds ratio, mana lebih bagus? Risk ratio lebih bagus, pandai. Sebab apa risk ratio lebih bagus? Pandai, sebab dia akan establish causal effect. Dia menentukan orang itu betul-betul sakit disebabkan oleh benda tu. Sebab dia tengok daripada orang yang sebelum orang tu sakit, iaitu orang tu sihat, dia follow up sampai orang tu sakit. So kita boleh establish a causal relationship. Faham tak? Yang kedua tadi, odds ratio, kita tak tahu dia sihat bila. Tahu je dia ni sakit, dia ni tak sakit. Dan kita buat comparison secara relatif. Faham Lagi satu yang kita panggil sebagai cross-sectional study tadi. Ingat tak? Cross-sectional study ni dalam kajian yang deskriptif tadi tu. Yang ini pula adalah nama dia OR juga. Tapi biasanya kita tak panggil OR lah. Kita panggil POR. Prevalence Odds Ratio. Untuk cross-sectional study. So kalau anda ingat balik tadi, istilah yang saya cakap tadi, ada kajian observation yang jenis deskriptif, ada beberapa kan. Case series lah, case report lah, bla 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 kan. Kajian-kajian ini adalah jenis kajian hypothesis generation. Faham tak? Maknanya apa? Nak menghasilkan hipotesis. Contoh kita tengok macam apa yang dilaporkan oleh DG lah. Hari-hari DG duk cakap benda yang sama. Itu berapa banyak kes, betul? So itu semua adalah data-data deskriptif. So data-data analytical adalah data di mana kita membuat hypothesis testing. Kita test hypothesis tu. Okey, settle. Selesai. Okey, now pergi balik kepada Happy Info. Anda tengok dekat seterusnya namanya chi-square for trend. Anda boleh abaikan. Yang ini nak boleh explore sendiri. Kemudian kita ada Poisson rare event versus standard. Yang ini pun boleh explore sendiri.
Kemudian kita ada population binomial proportion versus standard, ini pun boleh explore sendiri. Kemudian kita ada match pair case control, ini anda boleh buat untuk yang mana adanya pairing yang sama antara expose dengan non-expose. Ini anda boleh letaklah data, nanti dia akan bagilah berapa dia punya nilai bagi odd ratio dan juga MAC-NECMA serta dia punya nilai statistical analysis untuk visualize. Okey. Tanpa buang masa lagi, saya nak cerita yang anda akan pakai dalam StatCal yang paling utama dinamakan sebagai table 2 by 2 by n. Sila klik table yang berkenaan. Dah klik dah? Okey, katakan. Kita mempunyai satu data. Data kita ini adalah diambil daripada satu investigation yang kita buat bersama dengan tim kita. Bila ada berlaku outbreak, maka kita akan datang bersama-sama tim yang lain jugalah. Tim food akan digerakkan. Tim CDC akan digerakkan. Lagi tim apa lagi? Tim apa? Tim vektor pun akan join. Tim bakas pun akan join. Semua akan join. Satu PKD datang, turun. Kosong PKD. Betul? Itu tak betul lah. Unit yang berkenaan je lah. Akan datang membantu membuat siasatan. So, apa yang akan berlaku apabila mereka membuat siasatan, akan terdapat duanya kumpulan. Satu kumpulan berhaluan kiri. Betul? Salah lah. Satu kumpulan akan berada bersama-sama dengan kes. Satu lagi kumpulan akan ada bersama-sama dengan prospek kontrol. Faham tak? Kita ada satu kumpulan akan pergi bersama-sama dengan kes. Maksud bersama-sama dengan kes ni, mungkin dia pergi ke hospital. Mungkin dia berada di sekolah tu juga, tetapi dia mencari yang kes. Faham tak? Dia cari yang kes lah. Ada lagi satu IK akan mencari yang kontrol. So yang kontrol ni, siapa-siapa IK yang jadi yang kontrol ni, jaga-jaga. Anda mesti cari yang comparable. Faham? Yang masuk hospital banyak, yang banyak sakit ni budak form 1. Kau duk sibuk cari awek-awek yang cun-cun form 5 tu. Buat apa jadi kontrol? Dia tak comparable, faham tak? Jadi kalau ambil student yang sakit tu banyak form 1, comparekan dengan student yang form 1 juga. Jangan ambil yang form 6, aku tahulah kau dah gatal. Macam tu. Faham Contoh, ni contoh. Siapa yang dah gatal? Apa Zubir? Kau kan tak baik betul Okey. So kita ada case dengan kontrol. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, selepas anda dah define siapa itu case dan kontrol, maka anda akan study case dengan kontrol ni punya exposure. Exposure ni kita kata dalam episod ini adalah mencari jenis makanan. Betul tak? Jadi kita tanya dia orang. Kita tanya paling senang, apakah yang dia makan? So kita mintalah list tu dekat sekolah. Kat sekolah asrama dia ada list dah. Hari ni makan apa, lusa makan apa. Dia dah plan dah. Menu apa yang dia nak masak. Betul tak? Eka lagi. Okey. So, nasi ayam. Kita tanyalah. Nanti ada grup yang akan fokus kepada kumpulan kes. Dia akan tanya. Adik, makan tak nasi ayam? Satu lagi kumpulan yang kontrol ni pun dia tanya juga. Makan tak nasi ayam? So, kita akan tahulah bilangan orang yang makan nasi ayam. Bagi mereka yang namanya kes. Bagi mereka yang namanya kontrol. Faham? Kita akan kira lah bilangan tu nanti. Dan biasanya benda ni kita kira secara manual. Tapi jika anda menggunakan statistical software seperti Google Form, seperti Epi Info, anda boleh kira terus secara automatik. Okey, tanpa masih lagi, mari kita kira sama-sama. So, katakan kita punya case yang makan 20 orang, katakan kita punya yang tak makan dan dia juga adalah bukan case adalah 15 orang contohnya. Kemudian kita tengok lagi satu, yang ini adalah contohnya 13, yang ini adalah contohnya 10. Ni saya ambil contoh yang tadi je, senang untuk saya cerita. So kalau anda tengok dekat sini, odd ratio dia ataupun relative risk dia adalah bersamaan dengan 1. Ingat, OR dengan RR, null dia adalah 1. Maknanya, there is no risk. Risk and also no risk adalah similar. So bila anda dapati RR ataupun OR sama dengan 1, itulah null dia. Null RR dengan null OR adalah 1. Maknanya tidak ada risiko. Kalau ada risiko, dia mesti lebih daripada 1. Faham tak? Contohnya anda tengok nanti, kejap lagi akan dapat OR 8. Ada lagi satu makanan pula, OR dia 7. So antara 8 dengan 7, mana yang awak nak fokuskan? 8. Sebab? Ya, pandai. Sebab dia punya odds lebih tinggi. Itu kalau awak buat case control. Kalau anda buat relative risk, anda akan tengok pada dia punya, kalau anda buat cohort, anda akan tengok pada relative risk. Tapi dalam case control ataupun cohort ini, nak mana satu nak pakai? Mesti anda tanya. Yang mana satu nak pakai ni cik? Nak pakai cohort ke? Nak pakai risk ratio? Pakai yang paling ulung. Yang paling ulung adalah cohort. Yang paling premium adalah cohort. Tetapi, gemar. Cohort ni susahnya sebab apa? Dia perlu follow up lah. Lepas tu cohort ni pula, dia mesti define population. Anda mesti ada define population. Anda tak boleh main buat cohort, tapi dekat pasar malam. Pasar malam yang dulu, memang tak boleh buat cohort. Pasar malam sekarang, mungkin boleh. Sebab apa? Kan, sebab ada SOP, pandai. Sebab ada
Ada line listing. Itu jawapan dia. Sebab ada line listing. Sebab bila berlaku outbreak dekat dalam bazar Ramadan hari ni, misal kata, ada masalah tak? Tak ada masalah. Sebab apa? Bukan sebab jam. Sebab IK boleh trace balik siapa yang datang. Pandai. Saya suka jawapan tu. Itu jawapan lebih spesifik. Jadi, tuan-tuan dan puan kena ingat. Apabila tuan-tuan dan puan menjadi inspektor kesihatan satu masa nanti, anda jadi pegawai kesihatan pustakaran, anda jadi menteri kesihatan sekalipun, nampaknya penggunaan QR code atau MySejahtera ni adalah satu yang bagus untuk memastikan semua tempat ada line listing. Faham kita tak pernah nampak itu sebab ada rahmat di sebalik COVID ni. Maknanya kita dah mula nampak mana-mana pengoperasian kedai makan contoh perlu ada line listing. Cara dia scan QR code lah. Mula-mula orang memang nampak pelik, tapi sekarang dia dah jadi wajib. Cuma malangnya apa? Malangnya ada yang pakai QR code, ada yang pakai tangan. Ada yang pakai tangan. Jadi pakai tangan tu kau agak-agak PPKP nak pergi tengok seorang-seorang. Kalau 100, 200 orang, ramai sangat. So dia akan tengok kepada yang sesuai ditengok. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita cuba yang kedua pula. Kita cuba manipulate sikit lah. Katakanlah kita ambil bilangan orang yang sama, 58 juga. Tapi kali ni kita play with the data. Let's say this one is 30. Let's say this one is 8, for example. This one is 25. Okay, this one is, let's say, 10. Okay. This one is 15. Example lah. Okay, contoh yang ini. Cuba anda tengok. Kita ada 25 orang yang sakit. Kita ada 25 orang yang sakit dan makan. Kita ada 10 orang yang tidak sakit tapi makan. Kita ada 8 orang yang sakit tapi tak makan. Kita ada 15 orang yang tak sakit dan tak makan. So totalnya seperti yang saya terterakan pada slide ini, 58 orang. Dan kalau tuan-tuan dan puan lihat, odd ratio dia adalah 4.6875, betul? Dan jika anda lihat, odd ratio ini adalah lebih daripada 1 atau kurang daripada 1? Adakah dia signifikan atau dia tidak signifikan? Slow ya. Okey, jawapan dia sebenarnya tuan-tuan dan puan, anda perlu lihat kepada lower and upper. Lower and upper ini adalah 95% confident interval. Lower bounds and upper bounds. Dia sepatutnya dibaca apabila dia melebihi daripada 1. So kalau dia 1 dengan 14. So maknanya ini adalah statistically significant lah. Kita boleh kata statistically significant. Kalau anda nak tengok pada statistical test, anda boleh lihat pada statistical test di sebelah kanan itu, kita ada uncorrected chi-square, betul? Uncorrected chi-square nilai dia 7.6. Kemudian kita dapati bahawa 2 nilai P adalah nilai kurang atau lebih daripada alpha. Kurang. Reject atau fail to reject null? Fail to reject null lah. Pandai lah kau. Kau dah lupa nyanyi lagu ni. Apa dia punya null? There is no significant association between exposure and outcome. That is the null. What is the alternative of this particular hypothesis testing? There is a association. Betul tak? Null dia, there is no, whereby dia punya alternative, there is an association between the exposure and outcome. Kemudian step nombor 2, alpha. Step nombor 3, run, calculate and report. Okay? Kemudian anda dah run guna statistical software. Lupa lagu pula dah. Orang dah cakap dah gitu. Less than reject, more than fail to reject. Okay, nyanyi. 1, 2, mula. Kau nyanyi betul-betul. Aku tak dengar ni. Sekali lagi. Kau nyanyi. Aku nak dengar satu grup sana nyanyi. Kau gelak-gelak Grup korang ni semua. Meja yang belah sana tu. Kalau tak aku siram dengan air merah tu. Kau nampak tu belakang tu ada air pipe. 1, 2, mula. Nyanyi. Salah. Less than reject. More than fail to reject. Kau nyanyi lirik mana ni? Allah masyaallah. Lagi sekali. 1, 2, mula. More than fail to reject. Okay. Sekali lagi. Nyanyi. Okay, so dalam kes ini kita dapati nilai dia adalah less than alpha. That's why kita kata less than reject. Maksudnya kita akan reject null. When we reject the null hypothesis, then we left behind the alternative hypothesis and that is what we are going to conclude.
Apa conclusion kita? There is a significant association between exposure and outcome. Faham tak faham? Ini contoh dua situasi. Satu situasi adalah nilai dia tadi adalah lebih besar daripada alfa. Okey, ni yang tadi punya situasi. Kalau kita tengok nilai dia adalah seperti berikut. Ni yang asal mula-mula tadi yang saya buat. Okey, kemudian kita ada yang baru ni saya tunjuk. Yang ini yang mula-mula tadi. Nampak? Nilai dia adalah 0.962. More than alpha, therefore you fail to reject. Yes, that is very good. So, because you fail to reject, the null hypothesis remain there and you are going to conclude there is no significant association. Whereby yang tadi tu ada significant association. Faham Nampak tak nampak ni? Gelap ke terang masa depan dah ni? Kejap lagi kita nak buat. Hampir gelap masa depan ke hampir terang? Hampir gelap Oleh kerana kegelapan